Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Anda sedang menonton Pentaksiran Sumatif di Didik TV KPM, di mana pada hari ini selama 30 minit anda bertemankan saya Syamira Nazir. Kita akan membincangkan format instrumen sumatif peringkat sekolah rendah bagi mata pelajaran sains. Kita bersama dengan seorang guru yang merupakan guru cemerlang sains. Siapakah beliau? Jom kita saksikan profil guru. Baik, kita bersama dengan Cikgu Salina Maskan dari SK Panglima Adinan Negeri Sembilan. Assalamualaikum Cikgu. Salam Mira, apa Sehat, khabar? Cikgu? Sehat, Alhamdulillah. Baik Cikgu, sebelum kita teruskan sesi perbincangan kita pada hari ini, suka juga untuk Mira perkenalkan juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami hari ini di studio, iaitu Cikgu Rosyahidah Zulkifli dari SK Pendidikan Khas Kuantan, Pahang. Apa khabar Cikgu? Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah, tajuk yang akan kita bincangkan ialah format pentaksiran instrumen peringkat sekolah rendah bagi mata pelajaran sains. Jadi cikgu, jom kita teruskan. Baiklah Mira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Baik, kita akan mulakan segmen yang pertama dengan penyataan tentang format baharu ujian akhir sesi akademik mulai sesi 2022-2023 bagi mata pelajaran sains sekolah rendah. Kita mulakan terlebih dahulu dengan objektif pentaksiran bagi mata pelajaran sains. Terdapat 8 objektif pentaksiran di sini, iaitu kebolehan mengingat kembali pengetahuan asas sains dan fakta serta konsep sains yang lebih abstrak dan kompleks. Yang kedua, kebolehan untuk menjelaskan pengetahuan sains untuk menyampaikan idea-idea dalam konteks yang berkaitan. Yang ketiga adalah kebolehan mengaplikasikan pengetahuan saintifik dan pengetahuan sains untuk menjelaskan kejadian atau fenomena secara saintifik, kritis dan kreatif. Yang keempat adalah kebolehan menganalisis data dalam pelbagai bentuk komunikasi mengenai kejadian atau fenomena alam secara objektif. Seterusnya, objektif yang kelima adalah kebolehan menilai maklumat dengan menggunakan pengetahuan sains untuk membuat keputusan secara objektif dalam menyelesaikan masalah serta berfikiran terbuka. Yang keenam adalah kebolehan mencipta sesuatu yang baharu berdasarkan idea secara kreatif dan inovatif menggunakan pengetahuan sains. Yang ketujuh, kebolehan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni serta mempamerkan pengetahuan dan kemahiran menggunakan pendekatan inquiry untuk meneroka dunia di sekeliling mereka. Dan yang terakhir, ke-8 adalah kebolehan mempamerkan sikap responsif dalam menjaga alam sekitar bagi menghadapi cabaran di peringkat tempatan, negara dan global. Seterusnya Mira, kita akan pergi kepada objektif mata pelajaran sains sekolah rendah. Terdapat 6 objektif mata pelajaran. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan inquiry untuk memenuhi sifat ingin tahu bagi mendapatkan pengetahuan baharu dengan meneroka tentang dunia di sekeliling mereka. Yang kedua, mengaplikasikan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif untuk menerangkan fenomena secara saintifik. Yang ketiga adalah memperoleh pengetahuan tentang fakta dan konsep sains yang lebih abstrak dan kompleks. Seterusnya, yang keempat, objektif mata pelajaran ini adalah mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai secara kritis, kreatif dan analitik bagi membuat keputusan, menyelesaikan masalah serta mereka cipta. Yang kelima, membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan. Dan terakhir, yang keenam adalah menunjukkan sifat responsif
dalam menjaga alam sekitar bagi menghadapi cabaran di peringkat tempatan, negara dan global. Panjang lebar kan Mira? Baik, itu dia cikgu. Ada 6 objektifnya Ya, cikgu. betul. Okey, silakan cikgu. Baik, kita terus pergi kepada format baharu instrumen yang ramai nanti-nantikan sejak dengar-dengar pentaksiran ini akan dijalankan ya. Okey, para penonton sekalian, untuk mata pelajaran sains sekolah rendah terdapat 3 bahagian yang akan diberikan kepada para murid, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bagi bahagian A terdapat 10 soalan objektif aneka pilihan dengan membawa skor sebanyak 10 markah. Bagi bahagian B terdapat 2 soalan objektif pelbagai bentuk dengan skor sebanyak 8 markah, manakala bahagian C mempunyai 4 soalan struktur mengandungi 32 markah. Jadi Mira, keseluruhan untuk instrumen pentaksiran sains sekolah rendah ini mengandungi 50 markah yang perlu dijawab oleh murid-murid selama 1 jam 15 minit. Baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada construct item. Apa itu construct item ya? Construct bermaksud apa yang nak ditafsir ataupun apa yang nak diuji dalam sesuatu instrumen. Baik. Terdapat 7 konstruk bagi mata pelajaran sains sekolah rendah, iaitu yang pertama mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta dan terakhir adalah kemahiran proses sains. Okey Mira, kita akan jelaskan konstruk-konstruk ini secara terperinci di dalam segmen 1, segmen 2 dan segmen ketiga nanti. Baik cikgu. Apabila cikgu dah terangkan tadi daripada objektif kepada format dan juga konstruk, bagaimana pula murid cikgu? Siapa murid yang bakal mengambil ujian summatif ini cikgu? Oh, bagus soalan tu Mira. Baik, untuk mata pelajaran sains sekolah rendah ini Mira, murid-murid yang sekarang berada di tahun 4, 5, 6 daripada sekolah SK, SJKC, SJKT semuanya akan mengambil ujian tersebut. Baiklah, terima kasih cikgu atas penerangan yang telah diberikan tadi tentang sedikit pengenalan untuk format bagi ujian bagi pentaksiran instrumen peringkat sekolah rendah bagi mata pelajaran sains ini. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, hari ini di dalam pentaksiran sumatif kita membincangkan format pentaksiran instrumen peringkat sekolah rendah bagi mata pelajaran sains. Kita sudah mengetahui daripada segi pengenalan, format dan juga konstruk. Dan di segmen ini, kita datang Cikgu Salina pula bagaimana cara untuk menjawab bagi format soalan untuk bahagian A. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Mira. Untuk segmen kedua ini, kita akan membincangkan format bagi bahagian A dan bahagian B. Kita pergi dahulu kepada bahagian A, di mana soalan adalah terdiri daripada 10 soalan objektif aneka pilihan dan murid-murid perlu memilih satu jawapan sahaja. Ya. Baik, kita lihat contoh pertama. Ini adalah konstruk mengingat. Di sini, murid-murid perlu mengingat kembali fakta yang telah dipelajarinya berkaitan dengan organ perkumuhan. Boleh Mira bagi tahu saya apa agaknya organ perkumuhan bagi X, Y dan Z itu? Boleh cikgu. Untuk X ni, X merupakan kulit. Manakala untuk Y merupakan peparu. Dan juga untuk Z antara organ bagi perkumuhan iaitu ginjal. Ginjal. Okey. So kalau macam itu, apakah jawapan yang paling tepat di sini? Jawapannya B cikgu. Wah, baguslah Mira. Boleh ambil pentaksiran ini dah Mira. Boleh cikgu. Okey, baik cikgu. Seterusnya cikgu. Okey Mira, untuk soalan ini adalah konstruk bagi memahami. Okey, elemen adalah elemen pentafsiran di mana murid-murid perlu memahami apakah maksud bulatan hitam dan bulatan putih itu dikaitkan dengan jenis udara semasa Alex menarik nafas. Itu adalah konstruk bagi memahami. Okey, kita teruskan kepada konstruk memahami juga, tetapi aspek ekstrapolasi. Okey, bagi soalan ini, murid-murid kena menjangkakan, meramalkan dan menjangka melebihi data yang
berikan. Di sini murid-murid juga diminta untuk meramalkan apakah yang bakal berlaku sekiranya ramai rakyat Malaysia menggunakan bahan yang terbuang ini dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan bunga. Jadi bagi soalan ini juga adalah berkaitan dengan objektif pentaksiran yang mengharapkan murid-murid menunjukkan sikap responsif dengan bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Okey Mira, seterusnya kita pergi kepada konstruk mengaplikasi. Bagi soalan mengaplikasi, murid-murid perlu menggunakan pengetahuan saintifik mereka untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Di sini ada diletakkan masalah berkaitan dengan ternakan ayam yang kurang menghasilkan daging. Jadi murid-murid perlu memilih jawapan yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Okey, bagi soalan mengaplikasi ini, selain daripada itu, ada lagi soalan yang menjurus kepada soalan-soalan yang lebih memerlukan murid memikirkan jawapan yang lebih kritis dan kreatif. Okey, seterusnya adalah soalan menganalisis. Okey, terdapat dua jenis soalan menganalisis untuk bahagian A ini, iaitu analisis elemen dan juga analisis perkaitan. Untuk soalan ini adalah analisis elemen. Okey, yang pertama kita lihat di situ terdapat dua elemen yang dinyatakan, iaitu pada situasi 1 dan situasi 2. Murid-murid perlu mencerahkan dua-dua maklumat di dalam situasi 1 dan situasi 2, kemudian menyusun semula maklumat-maklumat tersebut dan membuat keseluruhan tanggapan yang baru. Okey, bagi konstruk yang seterusnya masih lagi menganalisis, tetapi di sini adalah aspek elemen menganalisis perkaitan. Okey, terdapat dua maklumat di sini. Yang pertama, maklumat daripada gambar rajah, iaitu sekumpulan kanak-kanak yang sedang berada di sebuah taman mendengar loceng aiskrim. Dan kemudian maklumat kedua adalah tentang kekuatan bunyi yang didengari oleh kanak-kanak tersebut. Jadi di sini kita boleh lihat terdapat dua maklumat yang perlu murid-murid cerahkan. Kemudian mereka menyusun semula, kemudian menghubung-kaitkan dan membuat satu huraian yang baru. Dan diberikan di situ ada 4 pilihan jawapan. Jadi murid-murid perlu memilih satu jawapan yang paling tepat untuk menggambarkan kedua-dua perkaitan gambar rajah dan juga carta palang. Okey Mira, kita dah pergi kepada bahagian B sekarang. Okey, untuk bahagian B ni para penonton sekalian, seperti yang saya telah jelaskan tadi, terdapat dua soalan bagi bahagian B, iaitu konstruk mengingat dan juga konstruk memahami. Untuk bahagian B ini, saya jelaskan semula adalah objektif pelbagai bentuk. Baik, kita lihat contoh item pertama, konstruk mengingat. Okey, di sini dilihat mengingat berbentuk padanan. Murid-murid perlu memikirkan apakah ciri-ciri khusus yang terdapat pada haiwan bertebrata, iaitu mamalia dan burung. Okey, yang kedua masih lagi mengingat, iaitu mengisikan tempat kosong, di mana murid-murid perlu memilih satu perkataan yang paling tepat untuk mengisikan jawapan yang diletakkan tempat kosong tersebut. Pada bahagian seterusnya adalah konstruk memahami. Contoh pertama di sini untuk memahami adalah menandakan right pada jawapan yang benar. Okey, jadi terdapat di 4 pilihan jawapan di situ. Murid-murid kena memadankannya dengan carta palang yang disediakan. Jadi di sini murid-murid kena mentafsirkan maklumat yang terdapat di dalam carta palang dan menghubung-kaitkannya dengan pilihan jawapan. Okey, seterusnya masih lagi konstruk memahami, di mana murid-murid diminta untuk menuliskan betul atau salah berdasarkan kepada gambar rajah dan juga jawapan yang disediakan. Okey Mira, itulah dia perincian kepada
item-item contoh pada bahagian A dan juga bahagian B. Baik cikgu, bila saya tengok soalan-soalan yang bakal dikemukakan di soal ini kan cikgu, adakah soalan ini merentas tahun? Oh, bagus tu Mira. Okey, untuk pengetahuan para penonton sekalian, soalan-soalan yang dikemukakan hanya untuk tahun semasa sahaja. Ini bermakna sebagai contoh, murid-murid tahun 6 akan diberikan instrumen pentaksiran berdasarkan topik-topik tahun 6 sahaja. Tidak ada kena-mengena untuk dengan tahun 4 ataupun tahun 5. Begitu juga untuk murid-murid tahun 4 hanya menjawab topik berdasarkan apa yang dipelajari di tahun 4. Samalah juga dengan murid-murid di tahun 5. Baiklah cikgu, nampaknya soalan itu lebih terperinci, jadi murid-murid boleh jawab dengan lebih fokus lah cikgu. Ya, betul Mira. Baik, kita dah selesai mengetahui bagaimana format bagi bahagian A dan juga bahagian B. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali kita dalam pentaksiran sumatif. Hari ini saya bersama dengan seorang guru cemerlang sains dari SK Panglima Adenan Negeri Sembilan, iaitu Cikgu Salina Maskan. Ya Allah, maafkan saya tersasul cikgu. Punyalah teruja ada cikgu hari ini di studio. Baik cikgu, kita nak membincangkan pula bagi format bahagian C. Kita sudah mengetahui bahagian A dan juga bahagian B. Untuk bahagian C ini apa pula cikgu? Silakan. Okey, terima kasih Mira. Para penonton sekalian, untuk bahagian C ini terdapat 4 soalan struktur ya, di mana 4 soalan struktur itu mengandungi soalan berupa kemahiran proses sains dan juga soalan berkaitan dengan kemahiran pengetahuan kandungan sains ya. Okey, untuk segmen ini saya akan menjelaskan satu persatu contoh pada kemahiran proses sains terlebih dahulu, diikuti dengan kemahiran pengetahuan asas sains ya. Okey, kita lihat di sini contohnya, keseluruhan soalan ini adalah kemahiran proses sains yang mungkin ada mengandungi KPS tertentu seperti pemboleh ubah, kemudian ada soalan berkaitan dengan kesimpulan, mengawal pemboleh ubah dan sebagainya ya. Baik, kita lihat dahulu contoh pertama di sini adalah KPS yang ke-11, iaitu membuat hipotesis. Okey, murid-murid diberikan satu masalah yang berkaitan dengan satu perkongsian di situ tentang kecerahan nyalaan mentol. Jadi murid-murid perlu membina satu hipotesis berkaitan di sini. Okey, ini adalah seterusnya. Yang kedua, murid-murid perlu menentukan pula pemboleh ubah dimanipulasi. Ini adalah KPS yang ke-10, mengawal pemboleh ubah. Pada bahagian B2 itu pula, murid-murid diminta untuk menentukan bagaimanakah cara untuk mengawal pemboleh ubah dimanipulasi agar dalam penyiasatan tersebut terdapat hanya satu sahaja pemboleh ubah dimanipulasi supaya penyiasatan itu berlaku dengan adil. Okey Mira, seterusnya kita pergi kepada soalan bahagian C. Okey, terdapat gambar Raja Lita di sini ya. Okey, seterusnya berkaitan dengan KPS yang keempat, iaitu membuat inference. Di sini murid-murid perlu memberikan sebab ataupun satu kesimpulan awal mengapakah mentol tidak menyala apabila sel kering dan juga mentol ditambah ke dalam lita tersebut. Okey, ini adalah masih lagi soalan KPS Okey, seterusnya adalah KPS ke-10, iaitu meramalkan Okey, untuk soalan meramal ini, murid-murid diberikan masih lagi set yang telah diubah daripada tadi adalah lita bersiri, kemudian tukar kepada lita selari. Dan di sini murid-murid perlu meramalkan kecerahan mentol setelah lita tersebut ditukar Okey, kita pergi kepada yang seterusnya adalah kemahiran pengetahuan kandungan sains. Okey, berbeza sedikit dengan KPS. Kalau untuk soalan kemahiran proses sains tadi, soalan berkaitan dengan penyiasatan yang dijalankan saya nak tegaskan di sini bahawa amatlah penting kepada guru-guru menjalankan PDP secara amali supaya mengukuhkan lagi kemahiran proses sains yang dipelajari tadi supaya tidak terdapat masalah yang besar semasa menjawab soalan kemahiran proses sains. Baik, kita pergi kepada konstruk yang seterusnya ini adalah
kemahiran pengetahuan kandungan sains. Okey, dia berbeza sedikit di mana soalan pengetahuan kandungan sains ini meliputi kepada soalan-soalan mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey, kita tengok contoh bagi soalan bahagian ini. Okey, untuk soalan A ini adalah soalan mengingat, di mana murid-murid perlu mengingat kembali fakta berkaitan dengan tiga keadaan jirim. Manakala soalan B adalah soalan memahami, di mana murid-murid perlu memberi sebab dan juga menjelaskan. Yang ini adalah aspek mentafsir. Okey, seterusnya untuk soalan C adalah soalan mengaplikasi. Di sini terdapat satu masalah yang telah dihadapi oleh Wong. So bagaimanakah Wong boleh menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan pengetahuan mereka? Jadi di sini Wong perlu menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari di dalam mata pelajaran sains untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, kita lihat pula soalan berbentuk perbualan ini. Okey, soalan ini masih lagi berkisar kepada pengetahuan kandungan sains, di mana ada perbualan di antara dua orang murid iaitu Lim dan juga Wong berkenaan dengan pembentukan kabus di dalam tingkap di dalam keretanya. Jadi untuk bahagian menilai ini, para penonton sekalian, murid-murid perlu menilai apakah cara yang mereka berdua ini perlu jelaskan bagaimana untuk memilih tindakan yang paling tepat berdasarkan kepada stimulus yang diberikan. Stimulus di sini adalah petikan perbualan tersebut. Okey, kita pergi seterusnya adalah soalan konstruk. Masih lagi kemahiran pengetahuan kandungan sains, tetapi konstruk mencipta. Untuk soalan mencipta ini terdapat dua jenis, di mana murid-murid perlu melakarkan produk ataupun hasil yang baharu berdasarkan bahan-bahan yang diberi. Sebagai contoh di sini, murid-murid diberikan beberapa bahan seperti pembungkus gelembung, bekas plastik, ketulan ais, gumpalan kapas, dan bekas kedap udara. Murid-murid diminta untuk melakarkan bahan yang boleh disimpan, menyimpan ketulan ais supaya lambat melebur. Jadi untuk di sini murid-murid disediakan satu ruangan kosong di dalam kotak tersebut untuk melakarkan hasil atau produk yang mereka cipta tersebut. Untuk yang kedua, bahagian mencipta juga murid-murid boleh ada soalan yang memerlukan murid-murid untuk menjelaskan langkah-langkah untuk penciptaan tersebut. Itulah dia Mira untuk bahagian C. C. Okey, ya betul. Bahagian C merupakan wajarah markah yang tertinggi kan cikgu, iaitu 32 markah dengan ada 4 soalan yang murid perlu jawab. Kalau tengok daripada 4 soalan yang diberikan ini cikgu, adakah konsep soalan-soalan yang ada ni macam eksperimen, contohnya macam eksperimen kan cikgu, aktiviti ini di sekolah murid pun lakukan juga aktiviti ini cikgu? Ya, bagus tu Mira. Baik, sepatutnya memang guru-guru patut menjalankan penyiasatan itu semasa pengajaran. Bila guru-guru telah mengajar, maknanya dia menjalankan kemahiran proses sains itu, jadi murid-murid mudah untuk mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari untuk menjawab soalan pentafsiran ini. Jadi itu sangat pentinglah untuk guru-guru menjalankan PDP amali tersebut. Ya, jadi murid-murid pun ada perasaan ingin tahu apa akan jadi, apa akan jadi kan. Mencipta perasaan ingin tahu itulah dalam diri murid. Baik cikgu, memandangkan kita pun dah sampai ke penghujung program kita pada hari ini, sedikit rumusan ringkas daripada cikgu, silakan. Okey, saya harapkan apa yang saya telah sampaikan pada hari ini dapat memberi penjelasan berkenaan dengan ujian akhir sesi akademik bagi mata pelajaran sains sekolah rendah. Dan saya harapkan semua yang berada di dalam lingkungan warga sekolah, guru-guru, murid-murid dan juga pihak pentadbiran dapat menyediakan murid-murid untuk menghadapi pentadsiran ini di akhir sesi akademik bermula tahun 2022-2023
2023. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Salina Maskan atas pencerahan yang telah diberikan bagi format pentaksiran instrumen peringkat sekolah rendah untuk mata pelajaran sains. Diharapkan memberi pencerahan dan juga penjelasan kepada semua penonton yang berada di rumah. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.